Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul khairat wal barakah, syahrul ta'at wal mubarak, syahrul siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau At-Taqwa, semua EJK dan ahli Korea, ahli jemaah muslim semak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada sahabat Amun ini wa imam sahabat Amun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah Subhanahu wa taala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, hendaklah kamu memberi peringatan. Ayat ini dia kata biasa ustaz-ustaz terjemah, hendaklah kamu memberi peringatan. Sebenarnya ayat ni adalah kamu senantiasa atau perbanyakkan memberi peringatan. Ayat Quran kalau ada kalimah, jangan-jangan sekalian ada kalimah satu, zakir, adalah kamu perbanyakkan memberi peringatan. Kerana peringatan itu, memberi peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Jadi amo yakin, saya yakin bahawa ahli jemaah di sini tahu belaka dah amo nak cerita ni. Sebab apa? Di sini amo jumpa dengan sahabat saya tadi. Ada saya di sini, anak murid lama pun ada. Dia kata, sini ustaz, sini gegar dia tahu, gempur dia kata di sini ustaz. Nak cerita pioknya, hebatnya orang sini. Nak sabar surah At-Taqwa dan tengok ahli jemaah pun alhamdulillah, tama-tama boleh imam seumpama dua orang ni. Emang yang hebat di Kelantan dua orang ni, tama tahu sangat. Jadi alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah Ta'ala kata, segeralah kamu kepada mendapat maghfirah dan mendapat syurga, di mana syurganya luas, lebarnya langit bumi, sejauh mananya wallah kita akan jumpa di akhirat nanti. Disediakan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, iaitu sifat orang yang bertakwa ialah orang yang suka menderma di jalan Allah, sama ketika dia senang atau susah, dia jiwa dia suka menderma, sama ada RM1 ke RM10, tapi nak bagi RM1 nilai juga lah diri kita tu. Kalau gaji puluh-puluh ribu nak bagi RM1 tak mau sabar, bagilah RM10 paling kurang. Maknanya begitu. Fisarra wal darra wal kazimin al ghaib. Hendaklah kamu menahankan. Sifat orang yang bertakwa boleh menahankan kemarahan. Nak marah, terutama nak marah ke anak isteri pun dah sabar juga tuan-tuan. Dan juga wal'afina 'anil nas, bermaaf kepada sesama manusia kita. Tak kira golongan apa saja manusia kita kena ada sifat maaf, terutama di bulan Ramadan, bulan di mana nak kita menenangkan jiwa orang kita semua. Tak boleh muak begini, tak boleh. Kita itu dulu tunggu sejak sementara waktu. Baik itu semua Allah Ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang berbuat baik. Alhamdulillah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dengan qudrah dan iradah Allah kita dipertemukan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini memberi pengajaran kepada kita dan kita boleh mempertingkatkan lagi ibadah kalau nak banding dengan ibadah pada bulan Ramadan yang telah lepas, insya-Allah. Jadi Ramadan sebagaimana kita tahu, saya tak nak cerita, Ramadan merupakan bulan agung, bulan mulia, bulan mempunyai kehormatan, mempunyai keberkatan, macam-macam kita tahu semua benda tu. Cuma saya nak kata di sini, kata Nabi SAW, oleh kerana kita berada di awal Ramadan, kita hendaklah mengucap selamat datang. Atakum Ramadan sayyidus syuhur, kata Nabi. Telah datang kepada kamu Ramadan merupakan sayyidus syuhur, merupakan penghulu segala bulan. Nabi SAW membuat perumpamaan fadlu Ramadan ala sa'ir syuhur ka fadlillah ala al-khalq. Lebih hebatnya bulan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain seperti kelebihan Allah di atas makhluk-makhluknya. Tentu sekali tak dapat dibandingkan. Dan juga dengan sebab datang Ramadan merupakan penghulu segala bulan, famarhaban wa ahlan, hendak kita mengucap selamat. Ucap selamat ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Setengah-setengah orang kecewa masa muka datang Ramadan, kerana tak bebas dah bagi dia nak hisap, nak buka asap okok, tak boleh dah.
Setengah-setengah orang dia rasa alhamdulillah, nangis pun ada. Nangis pun ada sebab datang Ramadan, kerana alhamdulillah syukurnya di bulan Syaban dia berdoa, Allahumma sallimna fi Syaban wa ballighna Ramadan. Dia berdoa juga supaya disampaikan di bulan Ramadan. Panjang selamatkan kami ya Allah, kami pada bulan Ramadan. Bawakan kami kepada bulan Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan jaa syahrus siyam bil barakat, kata Nabi. Sambung hadis tadi, datang bulan Ramadan, bulan puasa ini dengan membawa beberapa keberkatan. Fa akrim bihi min zairin wa at, kata Nabi, hendaklah kamu muliakan kepada tetamu yang tetap datang. Ulama mentafsirkan hadis tadi, dia katanya Ramadan ini merupakan tetamu duyufun muhtaramun, tetamu yang agung yang perlu kita hormati, di mana bilangannya 29 atau 30 hari. Kita baru 3 hari. 3 hari alhamdulillah, awaluhu rahmah, rahmatnya nikmat di awal, di mana saja orang surau masjid penuh limpah. Kalau di tempat saya kan, Tuan Imam, kalau Tuan Imam dia tahu tempat saya kan, di tempat dia apa ni, Pasumah ni, di tempat saya kalau di awal memang penuh limpah masjid surau. Sebab apa? Kalau kata Ustaz kata kata Nabi awaluhu rahmah, yang kita pula awaluhu kasirun, awal Ramadan ramai penuh melimpah. Nabi kata rahmat, mendapat rahmat dan nikmat. Wa awzatuhu, Nabi kata maghfirah, mendapat keampunan di pertengahan Ramadan, mendapat keampunan. Yang kita pula wa awzatuhu naqisun, dah kurang dah sikit. Kalau sekarang yang di belakang pun penuh, di mana-mana surau, kita di pertengahan kurang sikit. Wa akhiruhu, kata Nabi, itqun minan nar, mendapat kebebasan daripada api neraka. Yang kita pula wa akhiruhu ghaibun, tak ada dah, hilang dah. Tinggal sekira 3 baris dah di tempat saya tu. Bukan di surah At-Taqwa dah. At-Taqwa ni nama At-Taqwa macam dah. Maknanya gitu. Baik. Jadi untuk tawaran yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, ulama membahagikan kepada 3. Yang pertama, tawaran yang dibawa oleh tetamu kita tadi. Yang pertama, at-taqwa. Siapa-siapa berpuasa, insya-Allah dia dikategorikan dalam orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita tahu, wahai yang beriman, kamu difardukan puasa sebagaimana difardukan umat-umat sebelumnya. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan, belum pasti lagi kita termasuk orang belum takwa qada. Sebab tu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan. Jadi nak tahu, mudah-mudahan sekejap lagi saya nak cerita kategori kita berada di kategori yang keberapa kita. Tawaran yang kedua iaitu mendapat maghfirah, mendapat keampunan. Manusia orang yang berpuasa nak dapat maghfirah ni bukan semudah itu. Pahala tu boleh dah, nak dapat maghfirah susah tuan-tuan. Kalau semayang di awal Ramadan kita boleh semayang tarawih, boleh datang musalla masjid. Di tengah-tengah, di akhir-akhir tak boleh, tentu tak dapat maghfirah. Tak dapat. Sebab apa? Akhir-akhir pertengahan dia sibuk. Allah Ta'ala campur dalam hati dia, sibuk nak pergi membeli belah, beli pakaian apa semua sekali, penat lah. Sebab kita awal-awal dia kaya gagah, kita buat masuk sebab kita kali dengan kenyang. 10 Ramadan kita kenyang kali dengan kekenyangan, kita rasa gagah. Di pertengahan kita rasa kurang dan putus. Akhir apatah lagi kita hampir sebulan perut kita ni orang panggil kosong, maka penat, tak lagi dah kurang. Tawaran yang ketiga ialah apa benda? Mendapat Lailatul Qadar. Orang yang nak dapat Allah Ta'ala nak jemputkan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, bukan sunnah itu. Orang yang nak jemput, insya-Allah. Sekarang saya nak ceritakan, kata ulama disebutkan dalam kitab, dia kata, hei orang-orang yang sedang menjalani menuju akhirat, dia kata akan menujukan kepada Allah SWT. Bagi puasa itu ada 3 darjat. Bagi puasa ada 3 darjat. Sekejap lagi kita letaklah diri kita darjat yang keberapa, di kategori golongan yang keberapa. Darjat yang pertama ialah puasa orang yang awam, yakni orang yang kebanyakan berpuasa, iaitu menahan makan minum, menahan jima, dan menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa sahaja. Dia belum dah sunat, dia tak jaga dah. Tarawih, kotak tarawih, makan sahur segera, ditakhirkan sahur ke, menyegerakan berbuka, dia tak tundi benda kata macam tu.
Orang tahap yang pertama dia tak peduli macam tu. Semayang Jumaat tak semayang Jumaat, semayang orang panggil semasih. Allah sibuk dengan dunia orang ni, masuk dalam kategori yang pertama. Kategori yang kedua ialah puasa orang yang khawas. Orang yang khawas ni yakni as-salih, puasa orang salih dan puasa orang muttaqin. Orang yang muttaqin macam mana? Iaitu menahan apa yang telah disebutkan pada kategori yang pertama. Menahan makan, minum, jima, perkara-perkara yang membatalkan puasa, dia boleh jaga benda tu. Cuma dia tambah satu lagi, menjaga atau memeliharakan segala anggota yang 7 daripada melakukan benda-benda maksiat, benda yang haram, diharamkan, dimakruhkan, dia tak buat benda-benda tu. Kategori yang ketiga ialah puasa orang khawasul khawas. Khawasul khawas ni iaitu orang yang menjaga hati, mencita-cita dunia atau memikir tentang dunia. Batal puasa dia nya apabila terlintas di hati dia mikir tentang dunia, batal puasa dia. Ini orang darjat yang ketiga. Kita sudah tak masuk dah kategori yang ketiga tadi. Tak masuk dah, kita mungkin pertama, kedua je. Jadi kita tak usah dah pertama tu ambil yang kedua. Kalau betul-betul kita mengejar tawaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala maghfirah, kita kena hidup menghayati segala apa yang telah disuruhkan oleh Rasulullah SAW. Baik tuan-tuan, alhamdulillah kerana kita ni umat yang hebat, umat yang terpilih. Semasa Nabi kita naik di Isra' Mi'raj, kan Mi'raj Nabi kita naik ke langit yang ke-7. Naik langit yang ke-7 berjumpa dengan Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kata, "Ya ibni as-salih, wahai anakku yang soleh," kata kepada Muhammad, "malam ini kamu akan berjumpa dengan Allah. Umat kamu umat yang terpilih, umat kamu umat yang terakhir. Cuma umat kamu umat yang paling dhaif," kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Muhammad. Oleh kerana itu dia kata, mintalah kamu kepada Allah, mintalah kamu kepada Allah jika kamu mampu. Dan adalah kamu suruhkan kepada umat kamu supaya membanyakkan bertanam dalam syurga. Sebab tanah syurga itu subur dan airnya subur luas semua sekali. Nabi SAW bertanya dengan Sayyidina Ibrahim, dia kata Nabi Ibrahim, dia tanya, apakah tanaman dalam syurga itu? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dia katanya tanaman ialah mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kata riwayat lain dia katanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah kita berada di awal lagi mana kita boleh buat muhasabah diri kita. Sebagaimana kita tahu juga, buat sedikit amalan ibadah di bulan Ramadan dapat pahala. Hatta tidur pun dapat pahala juga, kata Nabi SAW. Jadi kembali kepada darjah yang kedua tadi, untuk mendapat kesempurnaan puasa darjah orang yang kedua tadi memerlukan 7 perkara. Dia kata, saya tak nak sebut 7 ni kerana nak kejarkan masa ni. Kalau orang panggil cakap cepat pun maaf lah, nak kejar masa. Sebab tuan haji kita bagi Ustaz tak lebih 30 minit. Saya nak menyampaikan saya nanti sikit semua dah. Baik, mana 7 tadi dia katanya, hendaklah kamu memejamkan kedua mata kamu. Ulama suruh pejam kedua mata, kena puasa juga kedua mata. Pejam maksud apa tu? Jangan tidur dan setelah sahur tidur sampai ke asar, tak boleh dah. Setengah-setengah tak apalah kita pakat tidur. Ustaz kata boleh tidur dia puasa ni. Terutama hari Jumaat pakat tidur. Saya nak ke Zuhur tak sembahyang, tak boleh lah tu. Mana memejamkan kedua mata di sini, memeliharakan daripada melihat sesuatu yang dilarang. Perkara yang dilarang, yang dimakruh, yang hatta benda yang mubah pun tak boleh. Kita tengok gambar, contohnya gambar di dinding ke atau perempuan di lalu lintas dengan kita. Kalau orang panggil rasa seronok di hati kita, itu tak boleh, itu kurang tu. Kata setengah ulama dia katanya batal pahala puasa. Kata setengah ulama dia kata kurang pahala puasa. Mana kita ada orang lagi dah tu. Yang dia kata memejam kedua mata sebab apa tu? Nabi SAW dia katanya, khamsum yafturna as-shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Ini sebutkan dalam kitab ni. Al-kadhib wal ghibah wal namimah wal yaminul kadhibah wan nazar bi syahwati. 5 perkara ni. Yang pertama, cakap bohong. Cakap bohong, orang ni suka cakap bohong. Di luar Ramadan ni suka cakap bohong. Sampai ke Ramadan berbohong juga dua ini. Tak jadi. Cakap bohong, apabila cakap bohong, berani berbohong, maka dia mulalah mengumpat. Wal ghibah mengumpat, wan namimah mengadu, mencaci atau mencela sesama sendiri.
yang seterusnya bersumpah dengan kazibah, dengan berbohong. Wallahi, aku tengok orang ni macam ni, aku gini. Dia sangat bersumpah, terutama dalam Ramadan. Wan nazar bi syahwatin, tengok sesuatu dengan ada keinginan. Jadi oleh kerana kalau kita nak sempurnakan, kita letakkan diri kita di kategori yang kedua, kita kena jaga benda-benda tu. Tak boleh nak kecek hal orang, tak boleh kata di tempat saya, ustaz, kalau kita tak boleh kecek hal politik kau. Kenapa boleh kecek hal orang kau? Saya tanya. Kalau kecek hal orang memang tak boleh dah. Kalau tak kecek hal lebih tak apa boleh kecek. Dia tanya kita. Maknanya kita kalau kecek hal politik, kalau tuduh hal orang jangan dulu. Jangan dulu. Dalam Ramadan ni bulan comel kena pakak-pakak jaga. Nampak ada. Baik, yang serunya, yang keduanya kena jaga lidah. Kena jaga lidah dari bercakap, mengadu macam-macam. Kena jaga telinga kita. Kalau kita dengar apa, patah juga pada puasa. Al-mu'tabu wal-mustami'u. Kata Nabi, orang yang mengupah, orang yang yang mendengar bersama juga. Yafturu yafsudan as-sha'im. Mana merosakkan orang yang berpuasa, merosakkan puasa. Yang serunya menjaga perut. Jaga perut kita daripada makan benda-benda yang haram. Tak boleh kita benda haram tak makan dah. Kita tahu dah ni tak boleh, benda haram. Yang nak terlibat sikitnya di kita, tempat kita ni tak apa, di luar-luar kan, di mana-mana kita, kalau kita tengok makan-makannya jual dengan macam-macam. Benda hak syubhat kalau kita menjaga, benda syubhat tak boleh makan juga dalam Ramadan. Sebab itulah Nabi kata kam min sha'imin laisa min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, tidak ada puasanya itu kecuali dahaga, lapar dan dahaga. Sebab apa? Kata ulama dia kata alladzi yafturu 'anil haram, kerana dia berbuka dengan benda-benda yang dengan haram. Kata setengah ulama dia kata walladzi yumsiku 'anil ta'amil halal wa yafturu 'an luhumin nas bil ghibah. Dia menahankan makan minum dari makanan yang halal, tapi dia berbuka dengan daging-daging manusia dengan mengumpat satu ni dosa tak boleh mengumpat. Kena jaga kalau kita nak jadi orang soleh, orang yang bertakwa. Dan seterusnya, oleh kerana kita di bulan Ramadan ini, kita kena jaga semacam-macam. Oleh kerana kita umat yang terbaik, sehingga kan Nabi SAW mengatakan ada 5 anugerah Allah Ta'ala bagikan kepada umat Nabi Muhammad yang tak pernah bagi pada umat-umat yang sebelumnya. Tengok tu hebatnya kita. U'atiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'atuhunna ummatu qablahum. 5 perkara yang diberikan kepada aku di bulan Ramadan yang tak pernah diberi kepada umat-umat sebelumnya. 5 perkara. Yang pertama, khulufu famus sha'im atyabu 'inda Allah min al-misk. Mana berbau sedap wangi mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Bila tu? Kata setengah ulama, dia kata pada dunia pun kita bau sedap mulut orang yang berpuasa. Yang tak bau sedap mulut dia orang yang tak berpuasa tu, masalah mulut gigi dia dah, bukan masalah puasa. Mana kena pergi cek doktor lah macam tu. Kata setengah ulama mengatakan semasa dibangkitkan daripada alam barzakh, alam kubur, keluar wangi daripada orang yang berpuasa. Nak pergi menuju kepada mahsyar, keluar. Kata ulama. Yang seterusnya yang kedua, wa tastaghfiru lahumul hitan hatta yaftiru. Ikan-ikan di laut mengucap istighfar dan bersahur sehingga hatta yaftiru, sehingga yang berpuasa berbuka puasa. Ikan saja ke? Tak. Makhluk-makhluk lain sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu kepada kita semua. Dengan sebab itulah kata Nabi SAW, lis-shaim farhatan, bagi orang yang berpuasa ni ada dua ketika yang sangat suka, kata Nabi SAW. Farhatun 'inda iftarihi, satu ketika semasa nak berbuka. Masa nak berbuka rasa seronoknya tengok makan macam-macam lah, kalau kambing kepada ikan macam-macam. Semasa nak buka, hatanya orang muakab dia boleh hanya setegak isap okok, dia rasa alhamdulillah dah. Nak cerita seronoknya inda iftarihi ketika nak berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, satu ketika sangat seronok sukanya semasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok jumpa Allah Taala, tengok Allahu Akbar, pahala sianu bin semua penuh. Tiba-tiba dari mana pahala ni? Buat sikit dalam Ramadan boleh banyak. Man taqarraba bi khaslatin, siapa-siapa ingin mendekatkan diri dengan Allah, buatlah apa saja
bil khaslah. Orang Arab kalau ngaji bahasa Arab kan, bil khaslah dia beza dah. Ada alif lam, tak ada alif, ada beza dah. Apa jua kebalikan buatlah. Kana kaman ada faridan fi maslah. Seolah-olah pahalanya satu fardu di bulan lain. Begitulah tandanya. Dan seterusnya apa yang keempatnya iaitu wa yuzailullahu azza wa jalla kullu yawmin jannatu. Allah Taala hiaskan syurga tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari Allah malaikat hiaskan syurga sehingga kan dalam syurga inna fil jannah babun. Di dalam syurga ada satu pintu yang nama Babur Rayyan. Babur Rayyan, nama Babur Rayyan khusus pada orang berpuasa saja masuk. Orang lain tak boleh masuk ke Babur Rayyan, khusus pada orang berpuasa. Dipanggilnya aina shaimun, di mana orang berpuasa? Bangkit, jangan bangkit. Kalau kita orang puasa, main-main puasa, panggil sekadar puasa, tak boleh nak bangkit secara otomatiknya. Orang boleh bangkit, masuk syurga terus ni, orang betul-betul menghayati puasa. Kalau puasa sekadar makan, menah makan ni, tak boleh bangkit, orang tu nak masuk syurga tiba-tiba kita. Baik, yang seterusnya wa yughfar lahum fi akhir-lail. Di akhirnya ada waktu safan bi syayatin, dibelenggukan syaitan. Itu yang keempat. Yang kelimanya Allah Taala wa yughfar lahum fi akhir-lail. Allah Taala bagi maghfirah di akhir bulan Ramadan. Kita di akhir-akhir tak ada 10 akhir. Sibuk dah nak pergi qiyamul lail. Kalau orang panggil besar pula bini isteri dia, yang tolong kejut abang malam ni, abang nak qiyamul lail nak tu qadar. Sampai 27, sampai malam 27, isteri kejut abang malam 27. Tak apa dah, 27 biasanya istilah ulama tak dah. Dia kata biasa malam 29. Tengok malah dia. Tuhan campur dalam hati dia. Oh ni tak layak jumpa dengan Lailatul Qadar. Itu panjang saja. Akhirnya yang saya rasa kecewa sikit di sini, maaf dah nak kata kan. Orang ni ada kutukan Jibril. Jibril semasa Nabi kita naik tangga mimbar yang pertama, Nabi kata amin. Naik tangga yang kedua Nabi kita hadis banyak saya nak baca pun kerana masuk. Nabi kata amin. Naik tangga yang ketiga Nabi kata amin. Para sahabat tercengang. Falamma nazala qulna ya Rasulullah ma sami'na minka al-yawm syai'an ma kunna nasma'u. Aku tak pernah dengar ni. Dia kata tanya Rasulullah setelah Rasulullah Pak turun dari mimbar. Kami tak pernah dengar ni apa yang kami tuan Rasulullah sebutkan tadi. Kata Rasulullah dia kata inna a'udzu tiba semua Jibril tiba-tiba dia tak muncul di hadapan. Naik tangga yang pertama tiba-tiba Jibril muncul di hadapan. Jibril kata mana? Ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lah. Celakalah bagi mereka yang berada di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tafsir. Apabila Jibril kata celaka, Nabi kita kata amin. Apa makna amin? Istajib ya Allah. Terimakanlah doa. Jadi oleh kerana doa Jibril diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sah dah terima. Celaka gitu. Yang keduanya ba'da, naik tangga yang kedua. Nabi kata amin. Kata Jibril ba'da man zukirta indahu fala yusalli alaik. Celaka bagi mereka yang disebut namamu tapi dia tak selamat. Khatib tu bila kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bunyi tak ramah tu, duduk ramah ni cuma sallallahu alaihi wasallam tak sepatut gitu dah. Kalau disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita buat sallallahu biar bersemangat. Kalau orang kafir di sebelah rasa geruk takut kan. Dan cerita kalau kita tak kata mana kita termasuk dari golongan itu dah, tapi tidak begitu dah kan. Jadi selepas ni tak perlu kita patah semangat sikit sallallahu alaihi wasallam. Dan celaka juga diberi kata mereka yang hidup bersama kedua ibu bapa atau salah satu tapi dia tak khidmat dengan secara suami. Oleh kerana dia gaji besar, umur besar, mak bapak dia berjauh, layanan tidak suami. Maka orang tak layak padan yudul khidab jannah. Orang ni tak layak masuk syurga kerana dia tak layak mak bapak dengan yang sepatutnya. Jadi oleh kerana kita ni untuk mendapatkan maghfirah dan Lailatul Qadar, menghidupkan suasana Ramadan, kita kena hidupkan suasana orang panggil benda yang sunat. Terutama satunya makan sahur, menyegerakan berbuka, orang beriktikaf, beristighfar, banyak berdoa kepada Allah Taala, dan akhirnya kita kena banyak bersedekah. Kalau nak saya mana-mana nak cari sumbangan, kena sebut dalam benda tu. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan ulama kata juga ada 10 kepujian orang yang bersedekah. Saya nak sebut 5 macam ni. Yang pertama, 5
kepujian di dunia. Yang pertamanya membersihkan jiwa dia, yang kedua membersihkan hartanya, yang ketiganya menyukakan hati orang fakir miskin, yang keempat ialah menolakkan banda. Orang sedekah suka sedekah tolak banda tak. Kata Nabi, kata disebutkan dalam kitab dia, katanya siapa-siapa suka bersedekah menderma, dia dipelihara daripada mati ghadmah, laduh. Mati digigit oleh binatang. Kita terselamat daripada mati digigit binatang. Atau terselamat waktu daripada hadmah. Hadmah ni mati runtuh bangunan ni. Kita terselamat kalau kita suka menderma. Dan yang akhirnya harta kita ada keberkatan dalam hidup kita. Dan yang 5 lagi, insya-Allah kita akan jumpa tahun depan, insya-Allah 5 lagi. 5 akhirat. Jadi mahamu ada hajat lah, ada madrasah, ada masa pun saya sebagai timman yang tidak madrasah sendirilah dan hampir siap dah madrasah, insya-Allah selepas Ramadan nanti kita akan pindah ke tempat baru. Dan bersama saya ada produknya ya, satu poster dia di mananya gambaran ciptaan alam, bidayah tengok akhir, tengok tak dari awal tengok akhir, tengok ada poster sana. Tak saya baca tak apa, ambil beli tanpa dia ni tak apa dah. Kalau masa hari-hari kan tengok baca lah. Itu benda-benda manfaat lah tu disebut dalam kitab, daripada kitab semua tu. Yang kedua ada segi wakaf, mana-mana nak wakaf pada pembangunan kami ni, insya-Allah beli dah ada RM10, RM20, ada RM100, ada RM50. Yang seterusnya ada buat air barakah al-ulama wal huffaz. Air barakah ni bentuk air penawar lah. Air ni daripada Gau Pahang dibeli sana, dan campur dengan air zam-zam, campur dengan doa ulama. Doa ulama ni biasa tu kalau orang buat air tawar ni, air Gau dengan air baca tahfiz ke. Saya tidak ambil doa pergi jumpa dengan ulama di Fatani, ada masa lebih kurang 2 minggu pergi jumpa dengan ulama di Fatani. Pergi jumpa dengan baba ada hajat ni, hajat ke dia kata hajat nasuh baba siuk doa sikit pula air ni, mudah-mudahan orang minum air ni menenangkan jiwa, tenang mana hak yang bermasalah, jadi hak susah mengapa. Anda sebut begitu dengan babo tadi. Dengan babo Fatani. Balik banyak kata jumpa dengan babo di Kelantan, ahli-ahli di Kelantan juga. Jadi campur amos start buat air tu malam nisfu Syaban. Nisfu Syaban ni malam kita tahu semua, malam nisfu Syaban doa-doa permohonan kita diterima oleh Allah SWT. Kita kena yakin gitulah. Selepas tu lah panggil pelajar-pelajar dan guru-guru tahfiz, kita baca Quran semua kali, baca Yasin doa. Itulah mudah-mudahan kalau Tuan Haji sama-sama membeli sambil menderma, beli RM10 saja. Dan kalau tak saya beli, tak saya puasa dalam masjid, tak apa, masuk dalam tabung cukup dah. Gitu, mudah-mudahan saja untuk malam ni. Dan secara ringkasnya, sekali lagi Allah minta maaf kalau terlebih masa dan kekasaran masa adalah laju sangat dalam percakapan saya ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.